السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا فاغفر لنا. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزلازل والمحن وسوء فتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji yang mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang bahagia ini, insya-Allah kita akan tengok lagi pengajian kita tentang pentafsiran surah Yasin. Kita akan mula tengok ayat yang ke-33 biiznillah taala. Ayat ni sakut paut dengan nak mengisbatkan Tuhan bagi alam dan nak menyatakan hidup setelah daripada kita itu mati. Jadi dalam Quran kita ni ada beberapa kali, ada beberapa tempat cara nak mengisbat kata Allah Subhanahu wa taala itu ada. Jadi orang Islam kita dok jadi selisih tah muka bumi ni semenjak daripada kewafatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pakat percaya belaka kata Allah Taala itu ada. Cuma cara nak menyabit kata Allah Subhanahu wa taala ada tu dengan dalil mana? Terkadang orang kita ni tak ada tengok kepada punca, tetapi kita tengok kepada cabangan yang kita nak guna untuk kita hendak menyempurnakan hidup hari. Masalah yang jadi perselisihan di kalangan umat al-Islam, kalaulah kita tak ada tengok kepada punca, nescaya kita nak ubah ataupun kita nak selesaikan masalah tu sangat payah. Jadi masalah nak isbat kata Tuhan tu ada, nak menyabit kata Tuhan tu ada, dalam Islam kita ni dia isbat dengan dua dalil besar-besar. Yang pertama, dalil fitrah. Fitrah ni mana sifat kesemulaan jadi. Nak ayat Tuhan tu ada dalil fitrah. Apa makna dalil fitrah? Yakni fitrah manusia ni Tuhan tanam di dalam jiwa seseorang manusia ikut beranak di mana, bangsa bahasa apa, dalam hati dia tu ada Tuhan. Tak payah kita pergi hajar masalah ada Tuhan kepada dia kerana tertanam masalah tu di dalam dirinya sendiri. Orang kata seperti gapo adalah fitrah. Seperti apabila manusia tadi itu lapar, pastilah dia tadi itu akan menunjuk sifat lapar dia tu dengan tak payah orang hajar. Kalau budak ya teriak. Kalau orang yang besar sikit boleh bercakap, ya minta. Orang yang ada kuasa lagi, ya kerja cari. Tak ada kena orang duk mari hajar perkara-perkara tersebut. Kerana benda tu adalah fitrah bagi
kesemulaan jadi manusia. Dalil tu pakar-pakar belaka pada zaman Nabi SAW. Orang belum pada Nabi pun pakar. Orang belum daripada Nabi Isa pun pakar. Nabi Musa pun pakar. Hingga Nabi Ibrahim AS pun pakar. Hingga Nabi Nuh AS pun pakar. Tarik pergi sampai kepada Adam AS. Orang panggil dalilul fitrah. Yang kedua, ni faedah bagi orang ngaji jamiah benar-benar lah. Cara nak isbat Tuhan ada. Yang kedua daripada dalil mazhab al-Islamiyah yang as-sahihah yang sahih, iaitu dalilul al-mu'jizah. Dalil mu'jizat ni perkara yang nak melemahkan, perkara yang mencarikan adab serta melemahkan orang nak bawa datang seperti rasul-rasul, nabi-nabi bawa mari. Itu panggil dalil mu'jizat. Apabila mu'jizat tu berlaku di atas tangan nabi, tangan rasul, itulah dalil kata Tuhan tu ada. Dalil kata Allah Ta'ala itu kuasa. Dalil kata Allah Ta'ala itu kehendak. Cukup dah situ. Kemudian dua dalil ini sebagai dalil yang terang kejak kata Tuhan tu ada. Adapun orang Islam di kalangan orang Islam lain daripada faham tentang ini masalah nak isbatkan Tuhan ini, ia isbat Tuhan ada dengan dalilul hudus. Dalil hudus ni makna kata dalil al-hudus. Kita kalau ngaji sikit kita biasa dengar. Dalil hudus ni ada dalam manhaju al-falsafiyah, manhajul manatiqah, jalan ni ahli mantiq dan jalan ni ahli al-falsafiyah. Kita pernah dengar ia kata al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun. Itu muqaddimah kubra sughra. Kemudian tubik daripada natijah muqaddimah kubra sughra, al-alam hadith. Alam itu benda baru. Apa boleh jadi baru? Kerana dia itu berubah. Apa makna berubah? Yakni tak kekal di atas satu masa. Masa pagi tak serupa masa tengah hari, masa tengah hari tak serupa malam, masa petang tak serupa masa malam. Berlain ni. Lalu dalil itulah yang mengisbat kata Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Sebab tu kita kena kenal. Apa makna alam? Yakni perkara yang berubah. Apa makna Allah? Perkara yang qadim, perkara yang tak berubah. Kalau kita tengok sekali lalu tu, kena ke tak? Kena, tak ada salah. Tetapi kalau kita tengok selapis lagi, naik lagi, ada muskilah sikit. Awak apa? Kerana kalaulah kita kenal Allah Ta'ala dengan itu dalil, Tuhan awak apa tak boleh? Tuhan nak turun pada langit dunia, tak boleh sebab jadi baru. Nak istiwa atas arah, tak boleh sebab jadi baru. Nak datang hari kiamat esok, tak boleh kerana jadi baru. Nak reda terhadap kebaikan orang Islam buat, tak boleh kerana jadi baru. Nak marah di atas perbuatan ahli maksiat, orang kufur, orang kafir, orang munafik, tak boleh kerana jadi baru. Tu jadi buku sungguh. Sebab itulah dalil tu orang dalam mazhab Islamiyah as-sahihah ia tak pakai. Sebab tu jadi khilaf sah. Orang pakai dalil tu biar. Utama sekali Jahmiyah. Kerana dia diikuti oleh Mu'tazilah, kerana diikuti oleh Ahlul Kalam, kerana diikuti oleh Syiah, oleh Ibadiyah. Siapakah sekarang lelah ni? Islam duk jadi gocoh di pala air tu. Hakih tu. Hakih perkara tersebut tadi. Maka kita nak hundur mai tengok dalil yang Allah Ta'ala nak isbat kata ada Tuhan ini. Ni orang panggil dalil Al-Qur'ani. Dalil Quran ni lagu mana mai kita tengok. Dia kata wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Wa ayatul lahum, kalimah ayah di sini ai dalalah, keterangan bagi mereka itu manusia, lahum ay linnas, bagi manusia di atas adanya Allah Subhanahu wa taala dan kuasa Tuhan yang sempurna, tidak ada kekurangan. Gapo dia? Dia menghidupkan bombing yang mati. Allah Ta'ala menghidupkan bombing yang mati.
Apa makna bombing yang mati? Yakni bombing yang tak boleh kita buat pocok tani. Negara kita ni Allahumma lakal hamd. Boleh kita tengok tu boleh juga, tapi payah sangat. Sebab tempat tel kita subur. Tempat tel kita ni orang panggil kata satu tempat yang tanah tadi itu jadi kemocok. Kalau nak cek di dalam semua 70 ni 78 wilayah ni, dalam 3 wilayah ni adalah satu tempat bombing yang subur banyak sekali. Itu mengikut kajian orang yang buat kaji tentang tanah, tentang masalah tersebut tadi. Maka masalah tanah mati ni payah kita nak tengok sikit lah. Tapi negeri Arab banyak. Kalau negeri kita duduk mana nu? Kau Pakistan nu ada. Aku atas nu kau orang tak ada kenal Allah Ta'ala mana tu. Kemarau lah, susah lah, tanah mati banyak kau tu. Tanah mati yakni tanah yang bekah, pecah, tak ada kena air. Tanah gapo pun tak naik, jadi kata tanah orang pun tak hidup kalau kira-kira mudah agak. Lalu Allah Ta'ala ni nak ayat kita kata al-ardul maitatu, bombing yang mati, tanah yang mati. Apabila adalah dia tu mati, dia tak boleh nak buat gapo-gapo pun, nak tumbuh tak boleh. Fa anzalallahu ta'ala 'alaiha al-ma', maka Tuhan buat turun di atasnya akan air. Ni. Jadi air dalam Islam ni Tuhan ayat dalam ayat lain, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Tuhan jadikan daripada air itu sebab jadi hidup. Tiap-tiap perkara nak hidup kena ada air. Cuba kita perhati. Kalaulah kita tengok kepada ayat Tuhan ini, nescaya kita boleh ambil istifadah banyak perkara, ambil faedah daripadanya tu banyak perkara. Terkadang orang kita kaya dengan air pun boleh. Banyak orang lain ni kaya dengan sebab air. Hak udara tu tak sampai lagi. Nak guna udara tu orang 3 wilayah kita ni tak hafal lagi situ. Boleh duk guna internet tak ada nafi, tapi orang lain belaka kita kena bayar cucur duit dia. Tapi air ni alhamdulillah orang tempat tel kita ni mula terbuka guna air jadi habuai, jadi kerja dan sebagainya kerana ia perhati kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan buat turunkan air di atas mana? Di atas tanah yang mati tadi itu. Apabila air itu turun atas tanah, Tuhan ayat dalam suratul Hajj, ihtazzat warabat. Apa mana ihtazzat warabat? Mana kata dia tu jadi gerak. So Allah kata air ni apabila disentuh dengan tanah yang mati, dia tu jadi bergerak. So umpama tangan kita ni, kulit yang mati ni, apabila kita mandi jadi terik, jadi basah. Jadi ada gapo panggil minuan gapo bahasa Siak kata tu, jadi rasa sedap tengok. Tu makna sifat air tu apabila sentuh dengan tanah, lagu tu keadaan jadi. Wa ambatat min kulli zaujin bahij. Apabila tanah tadi tepuh dengan air jadi molek tadi tu ia gerak dia seolah kata hidup, maka daripada tanah itulah Tuhan menumbuhkan makanan untuk kita dan untuk al-an'am, untuk binatang ternak yang kita perah. Lalu tu Tuhan nak kita mikir gapo dengan akal. Ni sini fa ahyainaha, maka kami menghidupkan tanah yang mati itu, wa akhrajna minha habban, dan kami keluarkan daripada tanah yang mati itu habbah. Habban ni kalau bahasa kita maletpan, benih hak kita buh ke, benih hak dak ada asal ke, ikut. Kalau kita tengok tanah kalau mati, daun gotu pun tak naik. Apa mana ada menata dan ramah, orang panggil tamleng tu tak naik. Hak tu ralik ke ia naik dengan cara ada benih dah dalam tanah, tak payah manusia itu pergi tanah dia. Ada pokok lain-lain daripada pokok kakung ke gapo, kita pergi beli kedai ni, kita wari buah apa nama biji dia tu, benih dia tu, pergi bubuh dalam tanah yang kering, kemudian kita tutup, lepas tu kita jiruh air ataupun air hujan turun mari, boleh sehari dua
dia halalah apa nama kepala dia tu tumbuh naik apa nama atas daripada tanah. Gapo tu Tuhan nak kita tengok tu? Kita tengok dah, tak ada kena duk royak dah tu, kita tengok dah. Hatta kaca cambuh pun kita boleh tengok. Kemudian Tuhan keluarkan daripada habbah tu faminhu yakulun. Maka daripadanya lah kita boleh makan. Jadi manusia tadi itu berhajat kepada tumbuhan tadi itu. Tumbuhan itu kena berhajat daripada mana? Tumbuhan kita manusia berhajat pada tumbuhan. Maka tumbuhan itu berhajat pada tanah. Maka tanah tu jadi sebab naikkan dia. Tanah ni berhajat pada air. Air ni mari daripada mana? Air mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna minas sama'i ma'an. Tuhan awak turunkan air daripada langit. Air itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Air manusia tak kuasa nak buat walaupun setitik tak kuasa. Ini kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Yawi kita sedangkan kita tak apa. Air setitik kita tak boleh buat. Ni setitik iod dia kata hamidai. Nak predit buat tak boleh. Dia mari pada asal begitu. Sebab tu Tuhan kata dalam surah yang lain, kalaulah Allah Taala mengkeringkan semua air famay yatikum bima imma'in. Biar nak wari mata air hak nak manusia nak pakai, nak guna, nak minum dan sebagainya, siapa nak bawa datang? Tapi dengan sebab tu hewi kita lipah kurnia berdoa terkadang mandi sore tu sepayah tu. Tok guru hamba dia kata masa duk ngaji di Arab dia kata buat kita ni ambil asmaya sebab askar dia kata. Sedangkan ambil asmaya sore dia. Jagalah kita apabila ambil asmaya jangan israf, haram. Bila-bila kita nak semaya, bila-bila kita nak buat pahala boleh dosa pula situ. Hak apa? Buka peli tu baik. Hak masjid dia kita kata talih kita buat lagu tu. Air hak kita guna semua tadi itu thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Tuhan tanya pula so. Kita apabila nak basuh buah tangan hak buka Hanafiyah bukanya peli basuh lepas tu katuk. Nak basuh muka ni pun kita katuk dulu buah tu kita katuk lepas tu kita gonyuh lagi. Bukan ketika duk gonyuh muka ketika duk gonyuh lengan ni air duk turun gitu. Ini apa yang haram tak boleh. Islam kita hajam oleh awak apa tu? Kena raya yang nak akhirat esok Tuhan tanya apa guna air lagu tu apa gini tu kita kena siap sedia tiap-tiap perbuatan kita buat main dengan nikmat Tuhan ni kena jawab belakang depan Tuhan esok. Sebab tu kita gunakan semua perkara dengan beringat. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal 'uyun. Lagi kita nak raya. Dan Allah Subhanahu wa taala kata di dalam Quran kita ni, dia kata dan kami jadikan padanya pada tanah hak mati tadi itu beberapa kebun daripada kurma dan anggur. Tengok. Lepas daripada air itu kena dengan tanah yang mati itu proses jadi kebun. Jadi apa? Jadi kebun. Wa fajjarna fiha minal 'uyun. Setengah daripada fiha tu kelik pada habban. Kelik pada benih-benih yang kita tanam kecil-kecil halus-halus tu. Tubik jadi apa nama? Jadi kebun-kebun. Jannat tu kebun. Bukan makna syurga tu. Makna kebun-kebun. Kebun ni faham dah. Min nakhilin. Daripada nakhil. Buah kurma, buah tamar. Buah tamar ni kalau kita tengok di dalam segala-gala buah kayu ni pedah dia tu banyak sangat kepada jasad manusia. Terutama rutab. Buah tamar hak Mekah tu tempat kita pada jual. Sebab tu utamanya hari ni alhamdulillah buah tamar ni laku sampai kau orang tak berimej pun makan. Sampai kau orang tak berimej pun makan. Ya ada pedah bagi maidah, pedah bagi hati, pedah bagi otak manusia. Orang makan buah tamar kena dengan cara seumpama kita buka puasa tu beramal lah dengan hak tu sebab dia datang mari dah 30 tahun dulu payah. Nampak tu tak? Ajaran Quran, ajaran hadis 30 tahun dulu, 35 tahun dulu orang banding seperti pohon tamar. Pohon tamar ni hidup pada pasir ya, tempat kita ni hujan lebat tak hidup pohon tamar. Ni mari dah buah tamar banyak ni. Nampak tu tak? Buah tamar banyak dah ni. Mari dengan Quran, mari dengan hadis, mari dengan buah tamar hak sungguh boleh duk makan tiap-tiap petang, pakat ambil belaka dah. Allahumma lakal hamd. Lepas tu Quran hadis pun pakat laku belaka dah, pakat mengajar tafsir belaka dah Allah ni.
pagi-pagi. Tak apa dah tu. Molek dah tu pakak-pakak lah. Kama dia kata wa a'nabin, dan a'nab ni iaitu buah anggur. Kalau zabib ni Arab buat beza. Ainab ni buah hidup, anggur hak hidup tu. Kalau lah ainab ni ainab ni hak kering tu, hak taman kering tu, hak kita ada buat kelik kat Mekah, kat mana hak kuning tu. Tu panggil ainab. Ada pun hak ning orang panggil anggur dia ni hak ni hak hidup. Hak hidup. Wa fajjarna fiha, dan kami fajjarna ni maknanya keluar air tubik. Fajjarna fiha, daripada tanah tadi tu minal uyun. Al-uyun di sini maknanya telaga-telaga. Tempat kita ni telaga boleh kita tengok. Sekarang lah ni hak sah lagi boring tu. Gapo orang panggil? Cok badan. Cok badan tadi itu tu jela belaka tu. Hak tu ada oyak minal uyun ni. Dia mau duk pahal kata, dalam Quran ni duk ngaji benda lama-lama saja. Tak boleh nak pakai sekarang habuk hak sekarang. Dak itu ada oyak benda ada dah. Hak tu ada oyak ni jela-jela dah ni. Hak kita tu air mata tu, air mata hak kita boleh tengok. Air mata ni, air mata pada tanah tu, ya tubik mari tu boleh kita tengok dengan mata kepala. Subhanallah, benda-benda lagu ni molek belaka. Cuma satu perkara je hamba nak tambih lepas dah sikit saat ni. Yang ni manusia kita ni lah mana pun ia hajat tu berhajat kelik pada tanah pada asal. Jadi makan ni kita ni beringat sekarang learning ni orang tanah lobok ke tanah makan ni gapo terkadang dia guna san kemi, din kemi dia tu bukan tanah pada asal. Situ timbul penyakit banyak manusia. Ya manusia ni asal daripada tanah. Maka dengan sebab kita makan kita kena dengan sebab kita jadi pada tanah, pasti kita kena makan pucuk kayu hak tubik pada tanah hak asal. Barulah tubuh badan kita tu sihat. Kalau kita makan buah kayu atau pucuk kayu hak tubik daripada proses orang panggil tanah kemi tadi itu tu, hak tu tambah penyakit bagi diri kita. Ya tak selamat. Terutama kita ni makangai sekarang nak jadi mudah belaka. Ni jaga-jagalah. Penyakit kita tu jadi banyak kalau kita tak jaga. Liyakulu min samarihi, supaya mereka itu boleh makan daripada buah-buahannya. Tuhai belaka tu duk royak tu, dan tuhai belaka izin tu boleh makan pada buah-buahannya. Wa ma amilathu aidihim, dan apa yang mereka itu usaha dengan tangan mereka. Ni dalil besar sekali kata Islam kena buat kerja. Islam bukan patai kaki tangan, bukan duk dia, dak. Kita kena buat kerja, kita kena ambil usaha apa yang Allah Taala royak kata wa ma amilathu aidihim. Bukan wa ma khalaqat aidihim, bukan benda yang jadi, tapi benda yang buat. Amilat di sini mana cara kita mengatur. Kita nak proses tanah lagu mana, kita nak bubuh benih lagu mana, kita nak jaga lagu mana, kita nak kutik buah tu bila, kita nak proses lagu mana, kita nak waktu baik lagu mana, zakat, semua tadi itu ma'amilat aidihim, apa hak buat dengan tangan-tangan kita, makna usaha-usaha kita. Lalu Tuhan tanya, afala yashkurun, tak ke kamu itu syukur kepada aku belaka tuwi kepada kamu tu. Syukur di sini ulama kata wa atu haqqahu yauma hasadih, makna suruh kita wi hak terhadap buah yang kita hasil daripada tanah Tuhan, suruh wi apabila kita ambilnya raidai tubik, ambil pun palit tubik daripadanya, kita kena bagi juga kepada jalannya Tuhan. Kalau kita tak bagi hak ni dah habis kebun ni. Kebun kita tak jadi berpanjangnya dengan kita. Nya sodak di air katik, nya sodak di angin katik, nya mari di api katik, salamakumullah semua. Sebab ni afala yashkurun. Nak syukur tak payah kali. Sebab masjid kita ni, kalau kita syukur kita ada kebun, satu kali kebun tu hawi banyak. Kita kira dengan tok guru kita nak buat lagu mana, hak mana nak zakat wajib, hak mana nak sedekah tatawuk, buatlah sikit ya. Daripada 80, daripada 100 waktu baik 2,5. Hak tu hak fardu, hak wajib. Kemudian hak tatawuk wilah 2 ke sa ke gapo,
Lepas tu 90 lebih lagi. Tak 95 kalau kita waktu beg 5. Waktu beg 5 lagu mana? 2,5 hak wajib, 2,5 hak sunat. 5% saja kita waktu beg daripada habuah yang kita dapat daripada kebun kita. Wak mari ke masjid ke wagi di mana-mana tempat. Allahu akbar. Nikmat lagu tu akan berkekal dengan kita ayyaman ayyamin azminatan madidah. Masa yang berpanjang ni. Sebab kita pandai muamalah dengan Tuhan. Tuhan royak kan dia nak tambah. Dah ada ayat surah nu. Ibrahim nu, wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la ankuskum kau la in syakartum la azidannakum. Tuhan nak tambah bukan tak nak kurang. Tapi dengan sebab kita kena tipu di syaitan, 5 ni berasa banyak. 2,5 ni berasa banyak. Hak wajib 2,5 hak sunat tu berasa banyak. Hak 95 lagi tu kita berasa sikit. Tu nak ayat kita kena tipu. Lepas tu dok dakwa Allah tahun ni gak gitu, tahun ni gini nyemari ribut banyak gapo. Tahu ke dak para salafus salih dulu. Hak amal rakyat tamu tengok dalam kitab tu. Tengok di dalam hidup mereka. Panas cain-cain umpama ni. Tepat dia panas lagi pun tanyalah orang duk negeri Arab tu. Tiba-tiba hujannya mari lek malam di kebun dia. Kebun lain tak pergi. Kebun ni hujan mari-mari awal serah sini. Allah Ta'ala ayatkan, wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatusiru sahaban fasaqnahu ila baladin mayyit fa anzalna bihi al-ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Tuhan warikan awal ni wari hujan pada tepat hak orang taat kepada Tuhan. Siapa kita muamalah dengan Tuhan molek? Tuhan ada royak kita ni nak sikit ya. Kalau masalah zakat ni, orang kutip zakat ni kalau nak zakat binatang tak boleh ambil bapak lembu, tak boleh. Bapak kambing tak boleh, bapak bing, bapak kibas tak boleh. Ambil anak ceredang halus gitu ya. Ni pun dah sekat. Tak boleh. Oh rugi kita. Apabila Tuhan kau kelik mari, nak katakan. Apabila Tuhan sapuh hak dia belaka wa ma bikum min ni'matin famin nafsina, daripada diri kita. Nikmat semua mari tu pada diri kita. La faminallah, daripada Allah Ta'ala. Gunalah wi molek, jangan duk bakhil. Sebab tu Tuhan kata afala yashkurun, tak syukur tak ke? Subhanallah. Syukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu baik jalan ni Tuhan. Nah, hak orang ada kebun lah, hak tak ada tak sedar pergi belilah kedai pagi lagu tu. Tapi kalau lah hati kita ada, kita menego, kita tak ada kebun tapi kita Tuhan wi duit kau lain. Awak hari ke masjid Pak jamu pakai miskin gapo nama, wak kira untuk email kita sini, dia boleh uruh. Orang nak buat kerja sungguh banyak. Kita tengok sudah. Tu cara dia. Kama dia. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah daripada segala kekurangan yang menjadikan pasangan semua. Pasangan semua ni lagu mana? Yakni buah kayu, pohon kayu ni pun keson, dogma itu keson apa nama orang panggil kata benih dia pada asal tu ada lelaki ada perempuan. La'alla buat kita ni harap-harap kata pernah dengar kisah belaka ke? Satu hari Nabi SAW petang belum pada sunnah ni, belum daripada maghrib ni Nabi ya jalan ke kebun-kebun. Sebab tu Nabi kita sihat. Siap pagi setengah umpama dia bertewah lari dengan Aisyah. Dia ambil geran juga. Nampak tu tak? Dia ambil geran juga. Lepas tu petang hari tu lepas pada sembahyang asar, lepas belum pada maghrib ni dia tubik pergi kepada padai ataupun kebun-kebun. Sahabat Nabi SAW duk tak faham la'alla kita pernah dengar belakang lah tu. Duk pelagakan apa nama bunga taman hak lelaki hak perempuan dia, hak jatah betina dia tu. Lalu Nabi pun tengok, Masya Allah mudah buat gapo ni duk pelaga ni. Dia kena lama lah. Dia ambil keson hak jatah tu mai duk lama di keson hak apa nama hak orang hak betina daripada buah kurma ni, buah taman ni. Orang Falah ni mana orang-orang buat kerja pada situ, ya tahulah. Lalu Nabi kata tak payah buatlah, kalau Tuhan hendak ya nak buah ya buah tu. Sahabat pun sam'an wa ta'an, turun selalu dah. Turun selalu dah daripada pau. Tak ada gapo dah lah kelik rumah sini, buat tak tahu.
Sahabat ni tiap-tiap kali kalau dalam bulan puasa umpama kita ni wari sokmo sebaku dua bako, seguni dua guni buah tamar rutab hak gagah mahal tu mari wi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap tahun dia wari. Tiba-tiba tahun tu mari Ramadan, buah tamar daripada dia tu tak ada. Dia masuk mari semaya di Masjid Nabawi. Nabi pun tanya, wahai seorang lelaki yang baik, orang yang suka wa baik, gano tahun ni tak nampak gapo ni daripada hasil yang buat kerja? Oh, dia kata tahun ni tak ada buah mana ya Rasulullah, faham tak ada buah sungguh. Kalau buah kamu wari sama, gano jadi gitu. Sahabat ambo dengar Nabi kata tak sedok belagalah bunga ya Tuhan kanak buah ya buah. Nabi pun sebab Nabi kata tu perkataan Nabi sungguh wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tetapi kalau bab ijtihad terkadang ya salah. Nabi kita kecek kalau bab wahyu kena, tapi kalau bab ijtihad ya salah. Ijtihad ni sakut paut dengan urusan dunia. Ingat, kalau bab sakut paut dengan urusan dunia, Nabi terkadang silap. Seumpama hari peperangan Badar tu kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kita pocok daerah duk sini. Datah pada tu adanya al-bi'rul badr, iaitu kolej Badar tadi tu ada air duk situ. Umar kata ya Rasulullah, sepatutnya kita duk atas daripada air ni lah, jangan duk bawah sini, duk atas sikit. Lalu Nabi turut lagu tu terpanggil ijtihadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak sani pun sama, ijtihad Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi kata jadi tak buah dah. Tak buah. Hamba apa taat pada Rasulullah. Sebab hamba dengar Nabi baca ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, apabila Rasul panggil, Tuhan panggil, terima urusan Tuhan, terima urusan Rasul. Aku taat padamu ya Allah. Itu ya Rasulullah. Nabi kata Allah silap aku. Gini klik-klik semula, klik buat kerja lah tahun ni dapat insya-Allah ya buah tu. Lalu Nabi kata di situ asbabil wurud, sebab Nabi nak kecek antum ayyuhal fallahun a'lamu bi umuri dunyakum. Kamulah lebih tahu urusan nak hidup dunia lagu mana, hamba tak tahu. Kalau bab agama tanya hamba lah, tapi kalau bab ni bab kebun-kebun ni demo. Sebab tu dalil besar sekali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang ijtihad tadi tu masalah kita rakyat tadi. Lalu subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Semua ada pasangnya dia belakang hingga pokok kayu dan sebagainya. Dan kita pun masuk juga, ada lelaki, ada perempuan. Tak kira kita pun balah juga. Wa mimma la ya'lamun, dan daripada makhluk-makhluk yang berlain ni yang manusia tadi itu tak boleh nak tahu lagi. Tengok. Hak kita duk tahu ni tak subhanallah sikit baru. Ada banyak lagi hak kita tak boleh nak tahu. Sebab itulah ngajilah ambil di awal hingga akhir ayat Quran kita ni, nasya kita dapat ilmu yang banyak. Dalam Quran ni kalau ahli dia sungguh, hamba bukan ahli, ada kebolehan sungguh dalam masalah tafsir Quran ni. Tubik banyak orang panggil durat, bunga-bunga dia, paham dia yang berbagai-bagai yang boleh kita guna di dalam hidup kita sungguh. Sebab Quran ni perlambagaan hidup. Perlambagaan hidup, perlambagaan yang nak tunjuk manusia kepada jalanan yang lulus. Itu satu daripada dalil kata Allah Subhanahu wa taala tu ada. Lagu mana? Tengok tanah yang mati saat ni. Tanah yang mati tadi hak kering cerak-cerak, tak pakai cerak-cerak. Hidup boleh. Tak biasa tengok ke di dalam YouTube, dalam gapo ada sejenis ikan tu. Kalau paktai kita ikan duk bawah tanah. Duk bawah tanah benar tu. Kau masa kemarau lagu ni, ya kamu diri dia ya duk lagu mana? Duk bawah tanah nu bawah. Lepas tu dia mau gali kerah kong. Gamak kan apa kerah dah? Apabila buh la air hidup. Ada hak negeri lain duk la congkeng kerah kong tu Apabila buh la air hidup. Hak sungguh bukan mana kata ya buat-buat gapo dak. Semua tadi tu kalau kita boleh mikir kita hak Tuhan royak kata mati hidup kelik tu tak ada jadi pelik gapo lah pada masa kita ni. Boleh terima berdoa sebab
teknologi ataupun benda kemajuan pada zaman kita ni boleh menyaksi kata Tuhan raya tu benar sungguh. Terkadang orang kita dok tak percayalah kata Quran ni mari daripada Allah melalui Jibril. Lepas tu ukur dia tahu mari pada langit yang ketujuh, no atas pada nu lagi, atas pada arah nu lagi. Mari Quran, Pak Nabi nak dengar lagu mana? Dia dak kira. Sekarang lah ni Amerika dengan Thailand ni dekat ke jauh? Jauh. Bahkan nak dengar boleh tengok suara ni hak kita duk mengajar di Muhajirin ni seluruh dunia dia mau tengok. Sebab tu makam sini bukan makam halus-halus lah, tok guru besar saja mai duk atas meja ni seluruh dunia. Orang Amerika boleh tengok, orang mana boleh tengok sud. Cuma berlainnya masa tu. Berlainnya masa tak ada harga apa hari tulah ni duk silap faham pula tu. Nah, hari tulah tak apa. Tapi berlainnya sikit tak ada masalah. Tapi nak hari tulah. Hak tasirnya hari lain-lain. Hari lain-lain ia tak boleh. Dalam masalah amal ibadat kita kena faham situ. Itulah orang ada kemajuan ia faham lagu tu. Ia tak jadi masalah benar-benar. Dalam masalah benda-benda yang kita nak terimanya hukum hakam yang sakut paut dengan kemajuan ini. Seterusnya daripada ayat wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idzahum mudlimun. Ini satu daripada dalil kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-37 tu Tuhan kata dan satu tanda untuk mereka iaitu malam yang kami cabutkan daripadanya siang. Tadi kan kita asal pada belum pada kita semaya ni ke kita semaya malam tadi. Malam tu satu makhluk daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang latifah, yang manusia tadi itu terkadang tak mikir mana. Malam hak gelak tadi tu, hak gelak gelemak tadi tu tak nampak apa sekarang. Kalau tidak ada elektrik cerak tak nampak. Sebab tu dalam Islam kita ni yang menjadikan bintang tu wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang tadi itu waktu jadi cara reda kita nak jalan masa malam. Tuhan raya 1400 tahun lebih guna bintang sebagai reda. Reda ni sampai ke sekarang orang duduk di laut hingga kapal tubah kita naik pergi ke Mekah, pergi ke mana pun gunanya bintang. Jalan ni bintang tadi itu sebagai jalan ni nak pergi kok mana-mana satu dia kena guna benda tu. Apabila kita duduk di negeri Arab ataupun kita pergi Yaman ke, pergi di Mesir ke, kita duduk di Sahara, di padang pasir. Padang pasir ni elektrik tak ada. Di Sudan ke di mana tak ada padang pasir. Tak ada dalam padang pasir tu elektrik. Faifa mimi. Cuba lenggak tengok. Di langit tu nampak molek bintang. Kalau nak hadap hilir kau ni, hulu kau ni, menaik kau ni, berjatuh kau ni, dia kena tengok perkara-perkara tersebut tadi. Maka waktu malam ni hak gelak gelita tu duduk di mana? Apabila subuh, apabila cerah ni mari, dia tukar lagu mana? Tukaran supaya Tuhan cabutkan daripada sia daripada malam tu waktu hak hitam dia tu, hak gelak dia tu, wak masuk benda hak cerah di dalamnya. Makhluk tu lah. Dunia tu lah. Cuma masuk hak ni waktu baik hak ni. Wak masuk ni tarik hak ni. Subhanallah. Sebab tu kita ni apabila kita mikir pada kejadian Tuhan ni, kita kata kuasa mutlak Allah Taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Perselisihan Malaysia ni adalah satu keterangan kebesaran bagi Allah Subhanahu wa taala, kata dia itu kuasa sungguh bagi mereka yang ada akal fikiran. Tak ada akal saja ya. Orang kita kalau tak ada akal ni saja lagu mana? Misal nak isasa, nak win nampak dengan cara mudah. Masa sikit ni insya-Allah 5 minit. Apa nama ni orang kita ni kalau tak pandai kira dok ngorang pandai apa tak pandai. Dok ngorang pandai tak pandai. Lagu mana? Misal nak misal kata kita dok ngorang pandai masak 30 tahun, klik mari jawi, klik mari rumah tak pandai masak. Dok dia oleh ada apa nama di tempat orang jual makan ni dah, restoran dah, tapi tak pandai masak. Hak apa? Kerana dia tak pandai nak kira. Hak pandai kira tak nanti 30 tahun 3 hari berhenti. Ya duk di kita pandai kira tak pandai kira. Orang kita ni nak orang hak pandai. Sebab itulah Nabi SAW dia pilih orang tepi dia orang pandai. Dia tak pilih orang tak pandai. Abu Bakar, Dabna, Umar,
Uthman, Ali, semua hingga itu Aisyah. Benda hak serabut tak sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puak ni kira habisnya. Sebab tu Islam kita ni ya nak naik tadi tu ya kena ada ketua, ada orang kerja, ada orang proses, ada orang mempertahan, orang tu orang ni, semua tadi sistem hak tu royak di dalam Quran melalui sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu hari ni dalam dunia ni kita rasa bangga juga kita orang bermanhaj dengan manhaj salah ni, manhaj sunnah ni tak ada dalam kitab dalam dunia ni. Kitab ulama dalam dunia ni dengan banyak-banyak juta-juta nama, bukan juta-juta jilid, juta-juta nama, tak ada ngaji hukum daripada sirah. Hukum daripada sirah ulama sunnah kita karang Imam Ibn Qayyim karang. Ibn Qayyim karang kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, ngaji sirah serta ngaji hukum daripada sirah, ngaji hukum daripada sirah, ngaji bab undangi Islam daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tubik gini. Kitab tu kalau ia ne jilid semua. Kalau kita merangkungi faham acara molek Quran sebuah ni kita bawa dengan tangan, kita boleh royak. Kalau kita faham kawaid tafsir molek siap dah, kita bawa, lepas tu kita wari sirah Nabi tu tafsir, itulah hidup pe kita sungguh. Sebab tafsir ni pun dia mau main juga. Dia mau main juga tafsir ni. Main lagu mana? Ni yang mana ayat sikit. Tafsir ni orang main ni dalam arti kata nak buat lagu mana, tafsir nak jauh daripada hidup pe sungguh. Terkadang ngaji tafsir tapi tak boleh nak guna dalam hidup. Tak arti kita. Mimi perayot, mimi kuamai. เรียนอธิบายอัลกุรอานทุกวันแต่ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้ tak ada ความหมายlagu tu. Kadang gaduh dengan masalah tu masalah ni, masalah tu masalah ni. Sebab tu kita pelajar-pelajar baru ni, ya kita kena faham kata at-tafasir, tafsir-tafsir ni ada ittijahat, ada jalan ni orang tafsir. Nak tafsir lagu mana molek sekali? Tafsir sunni. Tafsir hak pesing kata kita boleh pakai dalam hidup harian kita. Umpama kitab tadi tu molek lah. Lepas tu tepat jawi kita, taning kita ni tak ada biar terjemah. Indonesia, Malaysia ada terjemah. Siapa dia baca kuasa baca bahasa tu baca. Tapi hang molek sekali baca bahasa Arab. Bahasa Arab. Orang nak ngajar orang kalau baca bahasa Arab tak boleh ni lah cacaklah sikit. Baca bahasa Arab boleh sebab tu bahasa tu bahasa asli. Bahasa hak asal. Belajar sikit insya-Allah. Kita rasa malu kepada orang bukan Islam, orientalis. Puak-puak panggil apa yang kata Burapa Kadi, liberal apa yang kata puak-puak yang ngaji Islam tapi tuai bukan Islam. Ngaji ni boleh bahasa Arab, boleh tulis bahasa Arab, boleh kecek bahasa Arab, boleh tulis buku. Sebab dia mau ngaji kena. Kita ngaji ni tahun terkadang nak kecek Arab tak boleh. Ngaji 20 tahun terkadang nak tulis Arab tak boleh. Banyak daripada cara-cara. Sebab itulah kita kena buranakan cara masalah kita ngaji dalam masalah bahasa Arab kita ni. Wa ayatul lahumul lailu nasluqu minhun nahar fa idzahum muzlimun. Maka tiba-tiba mereka itu duduk di dalam keadaan mana? Duduk di dalam keadaan yang tidaknya jadi adanya kesusahan dan sebagainya. Mari kita tengok sikit lagi iaitu gapo tu? Dan satu tanda untuk mereka iaitu malam yang kami cabut daripadanya siang, maka tiba-tiba mereka di dalam kegelapan. Muzlimun duduk di dalam kegelapan. Mari gelak tadi tu Tuhan wak jadi apa gelak ni? Gelak ni Tuhan jadi untuk kita rehat, siang hari untuk kita kerja. Jangan kita akas. Akas sikit-sikit boleh, dalam siang hari qailulah boleh. Tapi di dalam ilmu nafsi ataupun ilmu tarbiyah ataupun ilmu kesihatan kedoktoran, jangan kita berehat belum daripada buku 1. Hak tu hak molek sekali. Kalau kita orang kerja, orang gapo nama ni, orang tak ada duk baca surat waktu malam orang gapo, belum buku 1 kita kena tidur. Sebab masa tu ambil buku 1 sampai buku 2, situ tu bateri. Kalau kita kaji dalam ilmu kedoktoran ini sebagaimana Tuhan raya, ya gitulah. Ya mari tambah sungguh. Buku 1 sampai buku 2 ni semua hak kita duk guna 12 jam masa siang ni, ia jadi segera di mana kata jadi kekurangan mana kata, situ ya tambah. Ya tambah.
Sebab tu kita nak jadi sihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam royak lagu tu. Cuma terkadang kita tadi tu orang ngaji, orang baca, orang gapo ni terkadang tak boleh nak amal mana dengan sunnah tu sebab gapo tak den. Nak tengok tu, tengok ni. Terkadang masalah ni tu gedik-gedik kaki ni tu. Untuk nak fahamkan daripada apa hak Tuhan royak, Nabi royak ni kena pakai masa. Sebab tu salafus soleh dulu tu, puak-puak hak tak ada sakut pada dengan ahli ilmu ya tidur awal puak dia. Lepas pada Isya tu pukul 9 kita tak, pukul 9 tidur. Siapa pukul 2, pukul 3 bangun dah puak dia. Lepas tu nung pula tidur belum daripada masuk zuhur. Pukul 10, 11 belum daripada masuk zuhur. Tu qailulah duduk situ. Qailulah mana 10, 11, 12 duduk situ. Ataupun tidur lepas zuhur. Tidur lepas zuhur ni menepati kita tidur malam juga. Sejak apa tak apa dah. Menepati kita tidur waktu malam. Itu cara hidup perharian kita. Kalau kita nak kepada kesihatan, kalau duduk lagu tu biiznillahi taala, otak kita pun tak jadi terlupa, tubuh kita pun tak akan jadi susah dan sebagainya. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari dia tu ia berjalan mengikut tepat yang Allah Taala takdirkan bagi dia. Cuba kita tengok hari ni kalau tengok dalam penti hak dalam dunia ni matahari tu ia duk teralih. Sebab tu jadi panas kuat tu. Ia teralih baru duk di jalan kita ni teruk benar. Diperlih terbakar. Pahang-pahang getah, pahang gapo ni habis jadi mapuh dah lah. Panas tahun ni jadi panas sikit. Sebab gapo? Matahari tu tadi tu ia pusingnya dia. Nari Mesir sejuk. Nari Mesir tahun ni puasa le keadaan sejuk. Amo pergi tahun 1 2023, 2003, 2004 lebih kurang tu puasa le waktu sejuk. Lepas tu dok berpanjangnya sampai ke klik baru ni tak ada puasa le sejuk. Tahun ni sejuk. Aja pusing. Tapi balik Asia kita ni panas. Tapi matahari ni jalan dia mengikut tepat yang Allah Taala letakkan bagi dia. Nak kesok sikit, nak wi tepat hak tu hetak tadi itu kalau jadi jatuh sikit terbakar dunia. Ini orang pakat tahu belakanglah. Zalika dimakan itulah takdir. Allah Taala tetapkan Al-Aziz. Tuhan guna Al-Aziz di sini sebab pentadbir kena guna lafaz Al-Aziz. Kemudian Al-Alim. Di sinilah kita boleh suk dah sini seminit. Al-Aziz sangat perkasa. Mana tak ada boleh siapa melemahkan Tuhan dalam masalah pentadbir. Dan Al-Alim, Tuhan itu sangat mengetahui bijaksana nak letakkan perkara hak besar ni di mana. Sebab tu dunia kita ni nak buat kerja berjaya kena ada dua jenis manusia. Satu, orang yang ada kuasa. Yang kedua, orang yang bijaksana. Dua ni. Kalau guna dua orang ni boleh, dua jenis manusia ni boleh. Masjid pun jaya, negara pun jaya, kedai kita gapo mulai pada halus sampai ke naik hak atas ia jaya belaka. Dalam masalah pentadbir, masalah tarbiyah, masalah kita nak letakkan cara-cara susunnya kita nak hidup kena guna Al-Aziz dan Al-Alim. Itulah sedikit daripada perkara yang kita boleh nak kata di sini. Insya-Allah kita masuk wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'adakal urjunil qadim pada hisah yang lagi akan datanglah biiznillah taala. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.